Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai gang, pada video kali ini Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang satu Ultraman yang terkenal sebagai idola abang kebersihan dalam para Ultra. Selain itu juga alat untuk dia henshin ataupun berubah merupakan alat yang agak unik sebab dia berubah menggunakan alat yang biasa kita guna untuk memberus gigi, iaitu berus jamban. Berus jamban. Berus gigi, iaitu Ultraman Z. Yang mana Ultraman Z tak ada dia punya series, just hanya ada 2 movie saja. Ultraman Z tahun 96 dan juga Ultraman Z yang kedua tahun 97. Alkisahnya, dia ni berasal daripada tanah cahaya, iaitu planet Nebula N95. Pada masa tu dia diperintahkan untuk melindungi dan menjaga bumi. Kemudian masa dia dah sampai ke bumi, dia telah berubah bentuk diri dia kepada seorang lelaki. Boleh dikatakan human form ataupun Ultraman yang berubah bentuk dia kepada manusia, yang dikenali sebagai Katsuto. Setelah dia dah menyamar sebagai manusia, kemudian dia join satu tim unit pertahanan yang dinamakan sebagai Maido. So kalau macam kita tengok ahli-ahli anggota Maido ni, otak dia boleh dikatakan 3 suku lah. Dia punya gelagat apa semua memang funny, memang kelakar. Selain tempat markas untuk Maido ni adalah pam minyak. Memang boleh dikatakan unik dia punya markas, sebab orang awam memang tak nampak. Selain masa kapal terbang dia nak keluar daripada markas tersebut, dia akan keluar daripada tempat yang tak disangka-sangka. Dan ketika Ultraman Z datang ke bumi, dia bukanlah Ultraman yang kuat, tetapi dia masih Ultraman yang lemah. Semasa dia datang ke bumi, dia masih berlatih untuk menggunakan jurus yang dia ada. Selain ketika masa dia berlatih, tiba-tiba villain ataupun musuh dia yang dikenali sebagai Alien Benzena telah ternampak kelemahan Ultraman Z. Kelemahan Ultraman Z ni bukanlah dia tak handsome ke ataupun dia tak ada duit dan sebagainya, tetapi kelemahan dia adalah takut akan kotoran. Bila Ultraman Z diri dia terkena kotoran, maka dia akan macam rasa geli serta dia akan macam sedikit lemah. Dan daripada situlah nanti kita akan nampak Alien Benzena akan menggunakan strategi dia untuk menewaskan Ultraman Z, bukan dengan raksasa yang hebat-hebat, tetapi nak kalahkan Ultraman tu dengan hanya menggunakan kotoran sahaja. Dan Ultraman Z juga dia tak terikat dengan hukum 3 minit. Kalau macam kebanyakan Ultraman, bila dia dekat bumi dah 3 minit, nanti lampunya akan bernyala. Lain pula macam Z, selagi badan dia tak kena kotoran, terutamanya dalam movie tu, selagi itulah lampunya tak akan berkelip. Dan nanti ada satu manusia lah daripada anggota tim Maido, iaitu perempuan yang dikenali sebagai Toru. Dia ni boleh memulihkan kekuatan Ultraman Z. Di movie yang pertama, ketika Ultraman Z telah menjadi lemah dan termasuk dalam satu lumpur yang besar, dengan memainkan seruling sepenuh hati dia, maka Ultraman Z boleh memulihkan energi dia kembali. Selain itu juga dia ada dia punya rival ataupun musuh, iaitu Ultraman Shadow. Serta antara yang kelakar dia, terutama di movie yang kedua, Ultraman Z pernah lebam mata dia apabila ditumbuk oleh Ultraman Shadow. Mana-mana Ultraman kalau macam dia kena tumbuk ke mata dia apa semua, mata dia steady dia, sama je. Lain pula macam Z, bila dia terkena tumbukan daripada Ultraman Shadow, lepas tu mata dia boleh menjadi merah, memang lebam. Memang tak boleh belah lah kalau kita tengok mata Ultraman boleh lebam. Dan masa movie yang kedua, ketika dia berlawan dengan Ultraman Shadow, masa diorang dah menggunakan kekuatan masing-masing untuk menewaskan antara satu sama lain, tiba-tiba Ultraman Z boleh buka mulut. Itu yang sampai member terkejut. Lepas tu apa lagi, Ultraman Z menggunakan Special Shura Kousen ataupun Ray untuk menewaskan lawan dia, iaitu Shadow. Selain itu juga Z ada dia punya kekuatan yang lain, sebagai contoh Super Z Kick. Apabila raksasa ataupun siapa-siapa yang terkena serangan dia, maka dia boleh terlanting sampai ke langit. Memang kuat, dahsyat, OP jugalah Ultraman Z. Dan storyline Ultraman Z boleh dikatakan parodi ataupun komedi. Banyaklah benda-benda yang tak logik di akal yang mana akan terjadi dalam siri Ultraman ni. Sebagai contoh macam tim kapal terbang di Maido tu, bila dia dah diserang oleh monster dengan serangan yang dahsyat, kalau dekat siri Ultraman lain memang dah meninggal orang tu, tapi dekat situ kita nampak dia orang masih selamat lagi. Memang Ultraman ni konsepnya dibuat untuk hiburan. Selain Ultraman Z ni mengajarkan kita tentang kebersihan, dia juga ada mengajarkan kita macam mana daripada hilang keyakinan diri untuk menjadi orang yang lebih yakin.
bila Ultraman Z dah terkena serangan daripada Shadow, dia macam hilang keyakinan diri, macam dah takut, macam dah tak semangat nak berlawan dengan musuh dia. Tetapi lepas tu kita akan nampaklah macam mana dia akan berlatih bersungguh-sungguh untuk meyakinkan diri dia balik, untuk menjadi orang yang lebih kuat. Itu juga adalah benda yang kita boleh ambil daripada nilai murni Ultraman Z ni. Serta Ultraman Z juga dia ada movie dia yang ketiga, tapi yang Bro Fatih dengar konsep dia telah terbatal. Tak tahulah sebab apa. Itu saja bagi Bro Fatih untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.